Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam siri yang ke-8 pada kali ini, membincangkan tentang 5 punca yang menyebabkan manusia bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam siri ini kita akan bincangkan peranan Tuhan dan kita akan bincangkan tentang 5 punca yang menyebabkan manusia lari dan manusia bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang peranan Tuhan, sebelum ini kita membincangkan tentang definisi Tuhan, konsep Tuhan, dan seterusnya kita membincangkan peranan Tuhan. Apakah beza perbincangan tentang definisi Tuhan, konsep Tuhan dengan peranan Tuhan? Yang pertama, bila kita bincang tentang definisi Tuhan, konsep Tuhan, ada manusia yang bermasalah dengan Tuhan, yang menyebabkan mereka tidak percaya kepada kewujudan Tuhan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masalah mereka ialah membuktikan kewujudan Tuhan itu sendiri dengan bukti-bukti, sama ada bukti daripada Quran ataupun bukti daripada logik akal ataupun bukti-bukti daripada saintifik. Lalu apabila wujudnya bukti-bukti itu, ada di kalangan manusia yang masih lagi tidak puas hati dengan kewujudan Tuhan. Kerana bagi mereka, kalaulah Tuhan itu wujud, kalaulah Tuhan itu ada, dan kalaulah Tuhan itu benar-benar berkuasa, kenapakah Tuhan itu tidak membantu mereka? Apa sebenarnya peranan Tuhan dalam kehidupan? Kerana bagi mereka, Tuhan itu wujud ataupun Tuhan itu tidak wujud, tidaklah memberi suatu impak yang besar dalam kehidupan mereka, kerana mereka meyakini bahawa peranan Tuhan itu yang lebih penting. Kerana kalau Tuhan itu ada, yang menyebabkan mereka miskin, apalah fungsi Tuhan? Kalaulah mereka itu sakit, sedangkan Tuhan itu Tuhan yang menjadikan mereka, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa membawa perkara yang baik maupun perkara yang buruk, tetapi kenapakah Tuhan tidak memberikan keselesaan kepada mereka dan Tuhan memilih mereka untuk nak menjadi orang yang ditimpa musibah, penyakit dan sebagainya? Jadi pada kali ini kita bincangkan tentang peranan Tuhan dan 5 perkara yang menyebabkan manusia bermasalah dengan Tuhan, khususnya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercakap tentang peranan Tuhan, lanjutan daripada tentang konsep ketuhanan itu, kita meyakini Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang menjadikan manusia dengan sistem-sistem yang tersendiri yang boleh dikaji oleh manusia. Allah Ta'ala menjadikan manusia ini, walaupun dengan adanya mukjizat yang tertentu, dengan kehebatan yang tertentu daripada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Ta'ala menjadikan manusia ini boleh dikaji, menjadikan alam ini boleh dikaji menerusi cerapan manusia, menerusi kajian-kajian yang bersifat saintifik, boleh dikaji dalam sistem yang tertentu. Kan? Kenapa manusia makan boleh kenyang, kenapa manusia ni boleh sihat, kenapa hujan itu turun, kenapa air laut turun dan naik, pasang dan surut dan sebagainya lah, yang boleh dikaji dalam sistem yang tersendiri dalam aturan yang tertentu. Ini bermakna Allah Ta'ala memudahkan kehidupan manusia dengan mewujudkan sistem-sistem itu. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala telah pun mengatur kehidupan manusia dengan susur atur yang terbaik untuk manusia sekarang dan akan datang.
walaupun ada perkara yang manusia fikir itu mungkin tidak baik, mungkin tidak cantik, mungkin tidak elok, tetapi secara umumnya apa yang dibawa oleh manusia, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu satu perkara yang cukup baik untuk manusia pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Walaupun mungkin dalam kehidupan ini manusia melihat perkara itu tidak baik, tetapi pada hakikatnya dia merupakan satu perkara yang membawa kebaikan kepada manusia walaupun manusia tak sedar. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan sebahagian besar nasib dan peranan, nasib dan kehidupan. Di mana Allah Ta'ala telah pun memberikan kepada manusia dengan ketetapan yang tertentu, menjadikan manusia ni lelaki, menjadikan manusia ni perempuan, menjadikan manusia ni lahir daripada ibu ayah yang tertentu, kan? Sebab kita tak memilih untuk jadikan ayah kita itu ayah, mana kita tahu, kan? Kita sudah lahir, kan? Adakah kenapa kita memilih itu ayah kita? Tak, kita tak memilih, tapi itu semua adalah peranan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sebahagian besar nasib kepada manusia. Namun dalam ruang lingkup yang kecil ini, dalam ruang lingkup yang ada ini, Allah Ta'ala memberikan kebebasan manusia untuk menentukan sebahagian daripada nasib mereka, untuk nak menjadi orang baik ataupun nak menjadi orang jahat, untuk memilih nak menjadi orang yang berguna ataupun yang tak berguna. Ini adalah diberikan kepada manusia. Namun dalam peranan Tuhan ini, yang mengatur alam ini, ada manusia yang masih lagi tidak puas hati, sebagaimana yang dibincangkan dalam kuliah yang lalu tentang atheism, agnostic, apatheism dan theism, di mana ada 4 persepsi ini. Ada manusia yang tak percaya kepada Tuhan, ada manusia yang ragu kepada Tuhan, ada manusia yang tak peduli kepada Tuhan, dan manusia yang ramai manusia yang mempercayai kewujudan Tuhan. Yang atheism dan agnostik ini, kan, kebanyakan mereka ni bermasalah daripada sudut tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Dan manakala apatheism ini membincangkan tentang peranan Tuhan, kerana kalau Tuhan itu ada, apa fungsi dan apa peranan Tuhan. Ini 3 persepsi, termasuklah juga yang keempat, theism ini, persepsi manusia terhadap Tuhan. Dan kita pada kali ini membincangkan punca manusia bermasalah dengan Tuhan. Ada 5 punca. Yang pertama, manhaj yang salah dalam memahami Tuhan. Yang kedua, manusia merasakan Tuhan telah tidak berlaku adil kepada mereka. Yang ketiga, manusia terpengaruh dengan keindahan kehidupan dunia sehingga melupakan Tuhan. Yang keempat, manusia menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak logik, manakala yang kelima, manusia menuduh agama membawa keburukan kepada manusia. Ini 5 punca manusia bermasalah dengan Tuhan. Okay. Yang pertama, manhaj yang salah dalam memahami manusia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manhaj yang salah inilah yang menyebabkan golongan atheist tidak menerima dan tidak dapat untuk meyakini kewujudan Tuhan, kerana mereka menganggap bahawa Tuhan itu tidak ada berdasarkan kepada bukti penglihatan. Tuhan itu tidak dilihat, tak ada siapa-siapa yang melihat Tuhan. Jadi oleh kerana tak ada siapa-siapa yang dapat melihat Tuhan, maka Tuhan itu dianggap tiada, dan hanyalah Tuhan itu sebagai suatu ilusi sahaja, sebagai suatu bayangan sahaja yang dipercayai tetapi tiada. Kan? Manusia mempercayai adanya bahaya, kan? dengan bahaya yang tertentulah, dengan adanya banjir, musibah dan sebagainya, sedangkan benda itu tiada, hanya dalam fikiran manusia sahaja. Ini mereka punya penghujahan mereka. Jadi bagi kita, kan, orang Islam, kan, kewujudan Tuhan itu merupakan suatu yang pasti, walaupun tidak dilihat dengan mata kasar, kerana kewujudan Tuhan itu boleh dilihat ataupun boleh dibuktikan dengan pelbagai bukti, sama ada bukti itu bukti daripada wahyu, bukti daripada logik, dan juga bukti daripada sains. Jadi ini
penghujahan-penghujahan yang kita cuba berikan. Namun golongan atheist ini, mereka mempunyai metodologi yang salah dalam memahami Tuhan, kerana metodologi mereka nak tengok, metodologi mereka nak lihat, metodologi mereka nak berdepan dengan Tuhan, barulah mereka mempercayainya. Kita sedia maklum bahawa dunia ini bagi kita orang Islam merupakan tempat untuk kita diuji, untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kita perlu menerima hakikat bahawa Allah Ta'ala menjadikan kita di dunia ini sebagai ujian, dan kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala, tidak dapat melihat syurga dan neraka, tidak dapat melihat secara mata kasar tentang azab kubur. Yang kita hanya dapat tahu menerusi berita-berita daripada Quran, dan juga kita juga dapat melihat orang yang mati syahid, kan, yang ada buktinya yang dibongkar semula kubur mereka atas sebab-sebab yang tertentu, yang kita dapat lihat bagaimana jasad mereka ini tidak hancur dan tidak musnah disebabkan oleh janji Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Okay. Yang kedua, kan, manusia bermasalah dengan Tuhan kerana mereka meyakini dan mereka merasakan bahawa Tuhan itu tidak berlaku adil kepada mereka. Tuhan telah tidak berlaku adil yang disebabkan oleh kemusnahan, disebabkan oleh kerugian, disebabkan oleh sakit, disebabkan oleh nasib yang tidak baik yang menimpa mereka. Lalu akhirnya mereka menyalahkan Tuhan kerana tidak berlaku adil kepada mereka. Persoalan yang mungkin timbul, kenapa dia yang ditimpa musibah? Kenapa tidak orang lain? Kenapa dia yang dikenakan dengan penyakit kanser? Kenapa dia yang berlakunya aksiden? Kenapa dia yang dirogol? Kenapa tidak orang lain? Kenapa dia dan kenapa tidak orang lain? Ini yang antara punca yang banyak golongan atheist, golongan menjadi atheist, kerana mereka tidak dapat menerima nasib-nasib yang buruk yang mungkin berlaku kepada mereka, dan akhirnya mereka tidak mempercayai Tuhan, kerana Tuhan itu bagi mereka mestilah membawa perkara yang baik kepada manusia. Wallahu alam, atas sebab apa Allah Ta'ala memilih seseorang itu dengan nasib yang kurang baik, itu adalah di luar kemampuan kita, di luar keupayaan kita untuk kita menentukan nasib-nasib ini, kerana itu semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedia maklum sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di dunia ini memang banyak berlaku perkara yang tidak adil. Kalau nak cerita tidak adil, memang banyak di dunia ini berlaku perkara yang tidak adil. Dari sudut mak ayah yang mungkin tidak berperanan dengan baik, guru yang mungkin tidak berperanan dengan baik, sekolah yang mungkin tidak berperanan dengan baik, negeri, negara, pemimpin yang mungkin tidak berperanan dengan baik, dan ketidakadilan itu di mata manusia. Nak memuaskan hati manusia, macam mana kita nak memuaskan hati manusia, kan? Memang kalau bagi semua pun dia rasa tidak cukup, dia rasa tidak adil. Kalau bagi semua pun, ini realiti yang kita kena faham. Satu. Yang kedua, memang ada manusia-manusia yang jahat, kan? Manusia-manusia yang jahat yang sering menumpahkan darah, yang sering mengambil harta orang, yang menyebabkan kezaliman, yang menindas orang lain, memang ada, kan? Dalam sejarah pun, apa yang berlaku pada masa kini pun, kita melihat orang Yahudi sebagai contoh. Mereka tidak menerima kebenaran, dan mereka sering mengkhianat terhadap kebenaran, sebagaimana yang disaksikan dalam sejarah pada zaman Rasulullah, pada sebelum zaman Rasulullah, dan pada zaman sekarang pun kita melihat perkara yang sama, kan? Jadi memang akan berlaku ketidakadilan ini, dan ketidakadilan inilah yang perlu untuk dihadapi oleh manusia dengan penuh keyakinan. Sebab itu dalam akidah kita belajar akidah kepada qada dan qadar. Ini sangat penting pada hari ini supaya mengelak manusia daripada menjadi ateis, daripada tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang ada dalam agama kita selain daripada akidah qada dan qadar itu, kita perlu untuk mempunyai sifat sabar, tabah, redha dan syukur atas apa yang diberikan kepada kita, dan sering bersangka baik di atas apa yang berlaku, kerana itu mungkin perkara yang kita melihatnya tidak baik,
tetapi pada masa akan datang ataupun pada masa yang sikit lagi ini, mungkin dia boleh membawa kebaikan kepada kita. Masalahnya lah seperti mana yang berlaku kepada cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Dan lama sekejap je kan, mungkin kita pancit tayar kereta sebagai contoh, pancit tayar motor sebagai contoh, tetapi dengan pancit itu menyebabkan kita terselamat daripada terkena musibah ataupun daripada aksiden kan, yang kita tak tahu pada masa akan datang. Ini sangka baik yang perlu untuk kita terapkan dalam hati kita, dan memanglah sesuatu yang sukar untuk kita menerima kadang-kadang apabila kita menerima ujian yang cukup berat. Kalau kita tak terima ujian, mungkin kita kata ustaz boleh cakap kan, sebab ustaz tak terima, saya ni yang menderita ni ustaz tak tahu kan. Tetapi apa yang boleh kita sebut, melainkan kita hanya boleh untuk menyebut sabar, tabah, redha dan syukur. Dan ustaz tu sendiri pun kalau ditimpa musibah, barulah mungkin dia dapat menghayati apa yang dia sebutkan. Namun untuk kita menuduh Tuhan tidak berlaku adil ni satu tuduhan yang berat, yang sekiranya perkara ini berterusan, berlarutan, boleh menyebabkan seseorang itu menafikan ataupun bermasalah dengan Tuhan. Yang ketiga, manusia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ada dalam keadaan yang tertentu manusia ini melupakan Tuhan. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya, manusia yang hidup bagaikan binatang, kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am, yang bagaikan binatang, hidup ni hanyalah untuk berseronok-seronok sahaja. Dan Allah Ta'ala telah pun mengingatkan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, dunia ini hanyalah suatu bentuk permainan dan suka-suka sahaja, yang perlu untuk dikawal dan untuk dijaga. Manusia bermasalah dengan Tuhan apabila manusia terpengaruh dengan kehidupan ini. Dan bagi mereka kan, Tuhan ini tidak membawa apa-apa erti dalam hidup. Kan? Apa yang mereka capai, apa yang mereka dapat, apa yang mereka usahakan itulah yang benar-benar memberikan manfaat kepada mereka. Tuhan tidak berjasa kepada mereka. Yang berjasa kepada mereka pendidikan mereka, yang berjasa kepada mereka akal mereka, yang berjasa kepada mereka ayah mereka yang memberikan mereka duit. Sedangkan mereka tak sedar bahawa di kalangan manusia yang belajar pandai itu, tak semuanya Allah Ta'ala pilih menjadi orang kaya. Ada yang Allah Ta'ala pilih untuk mati awal, kan? Ada yang Allah Ta'ala pilih untuk menerima musibah dan bencana. Dan ada di kalangan mereka itu yang walaupun pandai, tetapi ada di kalangan mereka yang kurang bernasib baik. Mereka yang berjaya itu walaupun tak pandai, walaupun mungkin hanya belajar sekadar-sekadar sahaja, tetapi Allah Ta'ala memilih mereka untuk menjadi orang yang kaya. Namun mereka tak percaya tentang perkara ini. Mereka gagal untuk menanggapi perkara ini dengan penuh keimanan, kerana mereka berpegang dengan keupayaan mereka sendiri, kepandaian mereka sendiri, kebijaksanaan mereka sendiri. Dan akhirnya mereka hanyut dengan kesenangan dunia. Seterusnya, ada di kalangan manusia yang mengukur semua perkara dengan logik. Mereka mengukur semua perkara ini dengan logik akal. Sedangkan dalam agama kita, dalam Islam, ada dua perkara. Satu perkara yang kita menerimanya secara bulat-bulat, tanpa sebarang bangkangan, yang termasuk dalam perkara urusan yang disebut sebagai ibadah mahdah. Ibadah mahdah ini adalah satu ibadat yang kita tak dapat nak mempersoalkan dan juga tak dapat nak memberikan satu jawapan yang logik. Contohnya, kenapa semayang 4 perkara? Kenapa semayang 4 rakaat? Kenapa subuh 2? Kenapa zuhur 4? Kenapa ambil wudu? Kenapa wuduk tu batal dengan sentuh wanita? Kenapa wuduk batal dengan kentut? Kenapa wuduk batal dengan kita berhadas? Itu semua jawapan-jawapan yang tidak dapat diberikan menerusi logik yang disebut sebagai ibadat mahdah. Dan ada yang kedua, dalam perkara yang boleh diberikan alasan
tetapi tak mesti perkara alasan itu alasan yang boleh ya ataupun alasan yang sebenar. Sebagai contoh, diharamkan babi sebagai contoh. Kenapa diharamkan babi? Kan? Mungkin ada penyakit-penyakit yang tertentu, mungkin wallahu alam. Tetapi yang pasti kan pengharaman babi dalam Al-Quran kan, dalam hadis-hadis ni dia sebut tentang haram makan babi dan anjing ni kan, itu adalah suatu perkara dan arahan yang kita terimanya sebagai suatu ibadat mahdah kan, yang kita terimanya kan, walaupun mungkin kita boleh mencari alasan-alasan, tapi alasan yang sebenarnya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan makan benda-benda yang buas, seperti mana kita makan burung yang makan secara menyambar kan, begitu juga makan binatang-binatang yang buas kan. Benda ni walaupun pada logiknya kita ada alasan yang boleh kita berikan, tetapi pada asasnya dan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam perkara yang lain ada perkara yang boleh difikirkan, logiknya kan. Ada perkara yang boleh dalam agama ni kita terima sebagai dalam logik. Kenapa diharamkan kenapa tidak dibenarkan untuk kita melakukan perkara riba kan, riba. Kenapa boleh, kenapa diharamkan untuk berzina. Perkara-perkara ini memang kita dapat berfikir secara logik. Kenapa diharamkan berzina? Kita tahu kan zina ni perkara yang tak boleh dan perkara ni boleh dilogikkan. Tapi ada perkara yang kadang-kadang kita tak dapat untuk berfikir secara menggunakan kaedah logik dalam mengukur semua perkara. Sebagai contoh, perbezaan antara zakat dengan riba. Di mana zakat ini kita ada duit kan, dan kita kena keluarkan duit. Benda ni wajib di sisi Allah dan wajib dalam Islam ini bila mencukupi syarat-syarat yang tertentu kan, dan kita wajib mengeluarkan zakat. Tetapi dalam soal riba, dalam riba duit kita akan semakin banyak. Tetapi Allah Ta'ala kata perkara ini haram. Zakat kita ada simpan duit 100,000. Bila kita keluar duit, bila kita duduk setahun, kita kena keluar sebanyak RM2,500. Setahun kurang RM2,500. Setahun makin tahun makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Kita kata perkara ini tak boleh lah kan, sebab duit kita makin lama makin kurang. Sedangkan Islam kata perkara ini satu kewajipan. Manakala dalam soal riba, dalam bab riba ni perkara yang haram kan. Kalau kita tengok pula dari sudut amalannya, dia menguntungkan. Duit kita akan makin bertambah sebab kita bagi pinjam, duit kita akan semakin bertambah kan. Ini riba. Manakala dalam soal zakat, duit kita simpan 100,000 kan, akan makin kurang kan. Ini kedua perkara yang kadang-kadang kita tidak dapat untuk berfikir kan secara logik dalam semua perkara, kerana ada hikmah-hikmah yang tentu yang mungkin kita tak faham kalau kita hanya melihat kepada zahirnya sahaja. Kerana perkara ini kan, amalan memberi riba ni bukanlah satu amalan yang baik dalam masyarakat. Dia boleh membawa perkara yang memudaratkan manusia dan memudaratkan masyarakat. Zakat, walaupun perkara ini kan duit kita habis, tetapi Islam sebenarnya mahu supaya duit kita itu ditambahkan. Dan bila kita sudah duit kita habis kan, dan ditambahkan apabila ramai orang yang bekerja. Bila ramai orang yang bekerja kan, maka akan menghasilkan satu pendapatan baik untuk kita dan juga untuk negara dan untuk rakyat. Bila rakyat jadi kaya, rakyat ramai yang baik di sudut pendapatannya, maka kita akan senang dan semua rakyat akan senang. Dan ini hikmah daripada zakat. Manakala riba ini kan, dia akan menyebabkan kaya semakin kaya dan manipulasi akan berlaku secara berleluasa dan ini akan memudaratkan masyarakat. Jadi sebab itulah kalau manusia ingin mengukur semua perkara dengan logik,
dan tak mahu diperbodohkan atas nama ketaatan dan kepatuhan kepada agama, ia dalam satu-satu perkara, tetapi kita kena sedar bahawa agama ini ada perkara yang kita tak dapat nak berfikir secara logik. Kalau agamanya semua ini logik, maka hilanglah fungsi agama yang mengatur ketaatan semua, sebab nak tengok secara logik. Dan logik itu pula dan sesuatu yang berbeza mengikut manusia, mengikut zaman. Zaman ini logik, zaman dulu tak logik. Zaman akan datang mungkin mereka akan ini perkara yang terlebih logik, kan. Wallahu alam. Tapi nak ceritanya logik tak logik ini kadang-kadang dia bersifat relatif. Di kalangan manusia ada manusia yang ni logik, ada yang masih tak logik. Jadi susah untuk dipenuhi semua logik-logik ini, kan. Kalau nak diikutkan semuanya secara logik, maka kan susahlah, sebab ada manusia kata saya tak logik di sisi saya, dia tak nak buat lah, jadi payah. Dia kerana itu, kan, kalau ada manusia yang merasakan tak mahu diperbodohkan atas nama agama, malah mereka menganggap agama ini sebagai candu yang boleh yang boleh menyedapkan seseorang itu, kan. Ini suatu tindakan yang salah, kerana agama ini ada perkara yang logik, dan ada perkara yang boleh dilogikkan, dan ada perkara yang tak dapat nak dilogikkan. Ada perkara yang logik, ada perkara yang boleh dilogikkan, dan ada perkara yang tak dapat nak dilogikkan. Apakah perkara yang boleh yang logik, kan? Yang logik contohnya, kan, kahwin satu, kan, amalan yang dituntut dalam kehidupan manusia dan dihalalkan oleh Islam, kerana dia membawa maslahah. Sebab kalau paksa orang kahwin ataupun berzina, ini membawa kepada satu mudarat, ini semua orang boleh terima. Ada perkara yang tak dapat nak dilogikkan, yang perlu kepada pengamalan dan mungkin perlu kepada penghayatan yang tertentu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, antara zakat dengan riba. Tengok sepintas lalu nampak macam tak logik pula Islam, kan. Tapi perkara ini perlu untuk dipikirkan dan juga untuk perlu diamalkan, barulah kita akan dapat faham bagaimana Islam itu membawa satu maslahah kepada manusia. Dan ada perkara yang tak dapat nak dilogikkan, dan ada perkara yang boleh dilogikkan, dan ada perkara yang mudah untuk kita fikirkan, dan ada perkara yang tak dapat nak logik. Kenapa Tuhan jadikan kita ni miskin? Kenapa Tuhan jadikan kita ni kaya? Ada di kalangan kita yang kaya, ada yang miskin. Ni tak tahu kenapa Tuhan memilih ada sesengah orang itu menjadi lelaki. Kenapa Tuhan pilih kita lelaki? Dapat logik tak? Benda tak dapat logik. Dan ada benda yang boleh dilogikkan, dan ada benda yang tak dapat dilogikkan, dan ada benda yang logik. Ini semua perkara yang berkaitan dengan logik ini, sekiranya manusia tidak menerima, ataupun sekiranya manusia ingin mengukur semua perkara dengan logik, ini akan membawa masalah dalam hidup ini. Jadi dalam hidup kita ni banyak perkara yang kita terima je, kan. Bukanlah soal agama, dalam soal kehidupan ni kita terima je, tak apa fikir logik tak logik pun, kan. Kita guna alat komputer, kita guna teknologi ni, kita tak fikir logik tak logik, kita tekan je, kan. Mana kita fikir logik tak logik, kipas berjalan, aircon berjalan, kita tak fikir macam mana, kita tekan je, kita tahu seronok je dah, kita tahu sejuk je, kan. Jadi macam mana benda tu berlaku, kita tak fikir secara logik tak logik, kita tahu terima je, kan. Begitu juga dalam agama ni, kan. Ada benda-benda yang boleh kita logikkan, dan ada benda yang tak dapat dilogikkan, dan ada benda yang simple logik yang kita boleh terima secara mudah. Ada pun perkara yang kita tak dapat nak fikir secara logik, apabila agama kata tidak boleh ataupun agama kata boleh, maka kita terima apa yang dikatakan oleh agama itu, kerana kita faham apa yang ditentukan oleh agama itu merupakan satu yang baik kepada manusia. Yang seterusnya ialah agama membawa keburukan. Ada di kalangan manusia yang bermasalah dengan Tuhan, apabila mereka menganggap agama ni yang menjadi ataupun mencetuskan perbezaan pandangan, sehingga menyebabkan pergaduhan, permusuhan berlaku di antara manusia. Ni ada di kalangan manusia yang fikir begitu.
Antaranya yang ditulis oleh Charles Kimball dalam satu bukunya yang dia kata When Religion Becomes Evil, bila agama menjadi jahat. Kenapa? Kerana agama itulah yang mendorong manusia berpecah, agama yang mendorong manusia bergaduh, agama yang mendorong manusia berbeza pandangan, dan akhirnya agama yang mendorong manusia berperang antara satu sama lain. Jadi ini satu dakwaan yang berat, kerana agama ni kalau manusia tak ada agama pun bergaduh juga manusia. Kan? Kalau ada agama, dia cuba untuk nak mengatur nafsu-nafsu manusia yang jahat ini, supaya nafsu yang jahat ini dapat diukur, dapat diatur, dan akhirnya dapat menjadi orang baik. Namun tak semua manusia yang boleh dan sedia mengikut agama atas macam-macam sebab. Kerana agama ni juga satu sudut yang lain menentukan perkara yang boleh dan menentukan perkara yang tidak boleh, menentukan perkara yang halal, menentukan perkara yang haram. Jadi ini yang menyebabkan manusia tak dapat nak terima. Bila manusia tak dapat terima, dia mula rebel, dia mula menentang, dia mula tidak suka kepada agama, yang menyebabkan berlakunya pergaduhan, perpecahan dalam kalangan manusia, dan akhirnya ada kalangan manusia yang tak mau ikut peraturan, tak mau ikut agama, yang boleh mereka bergaduh sesama sendiri dalam persaingan mendapatkan kuasa dan persaingan untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang baik, yang menyebabkan berlakunya perpecahan, pergaduhan dan permusuhan antara satu sama lain. Hakikatnya bukan disebabkan oleh agama, tapi disebabkan oleh nafsu manusia yang tidak terbatas. Ringkasnya ada 5 perkara, sekurang-kurangnya 5 perkara yang mendorong manusia bermasalah dengan Tuhan, dan itulah antara realiti yang berlaku pada masa kini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amalan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.